Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Jadi Ustazah banyaklah ni isu-isu kan. Tapi apakah implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan juga undang-undang Islam? Okey, baiklah Syafiqah, terima kasih. Okey, tadi kita dah belajar banyak isu. Okey, kat sini kita akan jelaskan sedikitlah. Kalau kita lihat, kalau kita membaca di dada akhbar kan, kita ada melihat isu-isu perkahwinan yang tidak mematuhi syariat. Seperti perkahwinan sindiket, perkahwinan di sempadan dan sebagainya. Dia ada implikasinya jika seseorang ataupun sesebuah pasangan ini berkahwin tidak melalui jalan yang betul lah. Okey, apa implikasinya? Okey, implikasinya yang pertama adalah pasangan tersebut boleh dikenakan denda. So di Malaysia ni kita ada undang-undang di mana kalau kita berkahwin tidak mengikut saluran yang betul, saluran yang yang tepat kan, jadi pasangan tersebut boleh dikenakan denda. Okey, seterusnya perkahwinan tersebut terpaksa dibubarkan sebab perkahwinan tersebut mungkin tidak sah. Bila kita semak kembali, perkahwinan tersebut tidak sah, jadi perkahwinan tersebut terpaksa dibubarkan. Okey, seterusnya tidak mempunyai dokumen yang sah. Nanti kalau kita lihat di masa hadapan kan, bila sesebuah perkahwinan ni mungkinlah berlaku kematian suami. Jadi si isteri ini ingin membuat tuntutan harta sepencarian ataupun nafkah dan sebagainya. Bila tidak mempunyai dokumen yang sah, maka susahlah si isteri untuk membuat tuntutan tersebut. Okey, seterusnya implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan undang-undang Islam yang keempat, iaitu menyukarkan proses pendaftaran sijil kelahiran anak. Maksudnya bila berkahwin dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang tidak mengikut undang-undang, kita tidak mempunyai sijil kelahiran anak. Jadi di masa hadapan anak ingin pergi ke sekolah, nak memerlukan surat beranak dan sebagainya, ia akan menyukarkan proses pendaftaran anak tersebut, dan juga sijil kelahiran anak itu pun tidak ada. Maknanya penting kat sini kalau kita mengikut undang-undang, lagi-lagi di Malaysia, undang-undang Islam di Malaysia, maknanya kita akan mudahkanlah urusan sijil kelahiran, sijil pernikahan dan sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, anak-anak dalam Google Meet, okey, yang perempuan yang cantik-cantik dan juga anak-anak di rumah, perlulah sekarang ni setkan minda kan, kita perlu berkahwin mengikut undang-undang yang betul, yang tepat di Malaysia ini. Elakkan, jauhilah perkahwinan yang tidak mengikut syariah dan juga undang-undang Islam. Sebab implikasinya sangat besar. Sangat besar, betul. Seterusnya Syafiqah, okey. Jika di sini ada soalan ke anak-anak murid kita nak tanya? Ada siapa nak tanya? Okey, boleh faham ya. Ini adalah 4 perkara yang boleh yang boleh anak-anak jawab ataupun berikan idea bila menjawab soalan dan sebagainya, ataupun ia sebagai ilmu pada masa hadapan tentang perkahwinan ini. Sebenarnya banding dengan isu ataupun selain isu-isu tadi, ini juga berkalan ilmu kepada anak-anak kita. So kalau tak ada soalan, Ustazah akan minta anak-anak murid kita jawablah. Kan, kita ada kuis sikit hari ini untuk anak-anak murid kita dalam Google Meet, dan juga anak-anak murid kita di rumah mungkin juga boleh ingat kembali apa yang telah dipelajari dan sebagainya. Soalannya mudah sahaja, senang sahaja. Okay, kita lihat di sini permainannya adalah pilih maksud dan hukum. Tadi dah belajar, dah boleh merumuskan kefahaman tentang isu-isu yang Ustazah listkan tadi, senaraikan tadi. Jadi di sini kita buat yang mudah-mudah saja. Okey. Murid-murid terpaksa ataupun memaksa diri mereka lah untuk ingat kembali apa maksud idah tadi, apa maksud rujuk tadi. Okey, kita lihat nanti. Okey, jom kita mula. Okey. Di sini Ustazah sediakan kotak dan juga nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anak-anak murid sekalian perlulah memilih nombor dahulu. Kak Syafiqah akan catat dalam buku siapa yang pilih nombor tadi itu. So nanti akan keluarlah soalannya di sebelah nombor tersebut. Okey, pilih dulu nombor. Okey. Syaurah nak pilih nombor berapa? Syaurah pilih nombor apa? Okey. Syaurah nombor 5. Okay, nombor 5. Adeline? Adeline, Azrin? Boleh? 6. Nombor 6. 4. Azrin nombor 4. Okey. Okey, Rita? Nombor 3. Nombor 3. Okey, Hanita?
Nombor Nombor satu. satu. Okey. Pilihan di tangan kamu. Jadi kamu telah memilihnya. Kita lihatlah apa isu yang kena dengan nombor tersebut. Okey, tahniah jeng jeng semua. jeng. Okey. Nombor 5 tadi Syaurah pilih anak angkat. So kena bagi maksud anak angkat dan juga hukum pengambilan anak angkat. Yang saya ingatlah tadi nombor berapa tadi? Azrin Adlin tadi nombor 4 dan juga 4 dan juga 6 Ustazah. nombor 4 dan juga nombor 6. Syaurah nombor 5. Ya, betul. Okey, Rita nombor 3. nombor 3, Hanita nombor 1. nombor 1. Okey. Okey. Siapa yang nak mula dulu Siapa ni? nak mula dulu? Yang senyum-senyum tu Hanita lah dulu. Okey, Okey, silakan boleh, Hanita. Hanita. Sebut nombor dan juga isunya. Nombor 1, poligami. Okey. Maksud poligami ialah amalan beristeri lebih daripada seorang, tapi tidak kurang pada 4 dalam satu masa. Okey, Hukumnya amalan. ialah harum. Okey, bagus Hanita. Amalan beristeri lebih daripada seorang, tidak lebih 4. Apa ni dalam satu masa. Okey, syabas. Seterusnya. 2 markah. Okey, Rita. Okey, teruskan Rita. Okey, Rita Boleh? tenang aja dia. Okey, Rita senyum je. Okey, teruskan Rita. Nombor 3, nusyuz. Maksud nusyuz ialah keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Hukumnya haram. Okey, keengganan seorang isteri itu mentaati perintah suami yang sah. So, hukum dia adalah haram. Syabas, Rita. Okey, Tahniah. seterusnya Adlin dan juga Azrin. Ini dua kembar ni, dia dua ni kan, dua minda. Dua kat minda. situ. Seronok sikit dia Okey, orang. siapa dulu? Okey, siapa dulu? Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Yang bermaksud tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami, dan hukumnya adalah wajib. Tempoh masa seseorang isteri yang perlu dilalui selepas pembubaran perkahwinan. Okey, syabas Adrin. Adlin, silakan. Nombor 6, rujuk. Okey, nombor 6 rujuk. Bermaksud hak suami untuk menyambung kembali perkahwinannya dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey. Dan hukumnya adalah harus. Okey, hak suami itu untuk kembali kepada isteri dalam tempoh iddah. Hukumnya harus. Okey, seorang lagi. Yang terakhir, siapa tadi? Syaura. Syaurah. Okey, nombor 5. Nombor 5, anak angkat. Mm-mm. Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Okey, bagus. Syabas Syaurah. Okey, anak Syabas semuanya. angkat. Jadi Okey. Ustazah, pentaksiran keseluruhan murid-murid dapat menjawab dengan baik ni Ustazah. Okey, seperti mana yang Syafiqah telah catat markah tadi kan? Ya. Bagi kalau nampak secara mata kasar Ustazah, semuanya memberi apa ni? Orang kata apa? Jawapan, respon. Jawapan, respon yang baik. Semuanya aktif. Jadi Ustazah bagi cemerlang 5 bintang pada semua. Tahniah semuanya murid-murid. Jadi Ustazah, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, isu-isu berkaitan dengan perkahwinan. Banyak poligami kan sebagainya. Apakah rumusan tentang tajuk kita pada hari ini? Okey, baiklah Syafiqah dan semua anak murid di rumah yang Ustazah harapkan, yang Ustazah hasratkan, anak-anak murid di samping untuk menghafaz dalam peperiksaan, ini juga perlu dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kerana setiap daripada kita ini akan melalui fasa-fasa seterusnya yang kehadapan dan setiap insan ini fitrahnya adalah ingin hidup berpasangan. Jadi dengan adanya ilmu yang telah dipelajari ini, jadikanlah sebagai panduan rujukan dalam pada masa hadapan. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, ini sebagai rujukan untuk panduan masa hadapan. Jadi bagaimana untuk murid-murid cari rujukan kalau nak buat latihan Ustazah? Okey, murid-murid semua boleh layari portal Delima Sumberku untuk mendapatkan latihan, rujukan dan sebagainya. Baik, jadi Ustazah pun dah kata sebentar tadi tentang Sumberku, boleh rujuk di sana untuk dapatkan latihan. Jadi Ustazah, lastly Ustazah, akhirnya markah yang keseluruhan lah buat anak-anak semuanya. Nak bagi 100 ke? Kita bagi tadi kan, kita bagi semua orang 20, 20, 20. So total untuk kumpulan ini yang sangat memberi kerjasama 100 markah secara 100 semuanya. markah. Tahniah semuanya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustazah untuk perkongsian hari ini dan juga terima kasih juga kepada semua murid-murid yang berada di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia yang menonton kami hingga ke hujung rancangan. Jadi ingat, untuk perkahwinan ini kita nak capai sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi saya tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM